semula dalam YouTube channel Cikgu. Okey, pada hari ini Cikgu nak kongsikan tentang kesan perubahan data terhadap serakan. Yang ini di mana hari ini Cikgu nak kongsikan matematik tingkatan 4 bab sukatan serakan bagi data tak terkumpul. Okey, sebelum Cikgu terlupa, siapa yang menonton video Cikgu ni harap dapat tekan button subscribe. Dekat bawah tu ada button merah. Okey, tekan saja button subscribe. Dia percuma. Okey. Jadi hari ni Cikgu nak fokus kepada kesan perubahan terhadap data terhadap serakan. Okey. Jadi kita fokus kepada perubahan. Sebelum ni Cikgu dah ajar macam mana nak lukis blok kotak, macam mana nak kira variance, macam mana nak kira sisihan PY. Okey, jadi kali ni fokus Cikgu lebih kepada kesan perubahan. Jadi kesan perubahan terhadap data terhadap serakan ni kita ada 4 kriteria. Okey. Jadi kriteria yang pertama, perubahan data merangkumi kes-kes seperti di bawah. Jadi katakan setiap data kita ada tambah atau ditolak bagi satu pemalas secara seragam. Apa akan jadi? Apa akan jadi pada serakan? Okey. Okey, seterusnya setiap data, okey, ni dah pula darab atau dibahagikan pun sama juga. Apa akan jadi pada serakan kita? Okey. Kewujudan nilai pencilan. Wujud satu nilai baru. Nilai pencilan ni nilai baru. Kewujudan, apa akan jadi? Apa akan berlaku bila wujud satu nilai pencilan dalam set data? Dan seterusnya yang terakhir, apabila satu nilai kita keluarkan atau kita masukkan dalam set data, apa akan berlaku? Jadi ada 4 kriteria yang kita nak tahu apa kesan terhadap serakan. Okey. Jadi yang pertama sekali, kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap data, okey, yang ni fokus kepada yang nombor 1 tadi Okey, kalau kata kita tambah atau ditolak dengan satu pemalas, okey, secara seragam. Jadi apa akan jadi? Tak akan ada perubahan. Nanti cikgu akan fokus pada contoh nanti cikgu tunjukkan contoh. Takkan ada perubahan jika yang melibatkan satu set kita tambah atau kita tolak bagi satu yang pemalas. Takkan berubah. Maksudnya dia punya julat, antara kuartil, julat antara kuartil, lagi apa lagi? Variance dan sisihan PY. Jadi 4 item ni kalau yang melibatkan tambah, okey, kalau yang melibatkan tambah atau tolak, dia takkan bagi kesan. Takkan ada perubahan. Kalau julatnya, contoh, kalau julatnya 10, maka julat yang baru pun akan jadi 10. Kalau julat antara kuartilnya 15, maka julat antara kuartil yang baru pun akan jadi 15. Dia takkan berubah. Itu maksud dia. Okay, nanti kita akan pergi pada contoh. Okey, bagaimana pula? Ini yang kedua ini yang kedua. Tadi yang pertama. Okey, ini yang kedua. Kesan perubahan satu nilai kalau kita darab atau kita bahagikan dia. Jadi ini kalau kita darabkan dia. Jadi kalau kita darabkan dia, maka julat baru, julat antara kuartil yang baru, sisihan PY, 4 item ni 4 item ni jadi akan ada perubahan kalau didarabkan. Kita kena darabkan K, benda baru. Nilai tu kita darabkan dengan berapa? Katakan darab dengan 4. Cikgu bagi contoh lah. Contoh katakan julat asal. Julat asal kita adalah 10. Jadi didarabkan satu set data didarabkan dengan 2. Didarabkan dengan 2. Jadi julat baru kita akan jadi formulanya apa? 2K. Maksudnya 2 ni adalah pemalas kita lah. 2 ni adalah pemalas kita. Jadi K darab dengan julat asal. So 2 darab dengan 10. Maka dia akan dapat 20. Begitu juga kalau julat antara kuartil. K darab julat antara kuartil yang asal. K darab dengan sisihan PY yang asal. K
K kuasa 2. Kalau yang melibatkan variance, mesti K kuasa 2. Okey, boleh? Itu kalau didarabkan. Kalau bahagi, bahagi. Nama pun bahagi. Jadi kita bahagikanlah. Takkan nak darab kan? Okey, yang darab kita darabkan, yang bahagi kita bahagikan. Yang mana nak cari julat yang baru, julat asal bahagi dengan K. Julat antara kuartil pun julat antara kuartil yang asal bahagi dengan K. Mesti bahagi. Okey, tadi darab, ni bahagi. Kalau bahagi, bahagi. Kalau darab, darab. Cuma yang beza tambah tolak, takkan ada perubahan. Sisihan piawai pun begitu. Variance. Okey, variance ni mesti K kuasa 2. Variance mesti ada kuasa 2. Okey, boleh? Nanti kita pergi pada contoh. Okey. Jadi, kesan serakan. Okey, ni yang ketiga. Okey, kesan serakan. Kesan ke atas sukatan serakan apabila satu pencelan dimasukkan atau dikeluarkan. Yang ketiga, yang keempat saya tak pasti. Yang keempat rasanya. Satu pencelan. Sekejap kita tengok. Kita recall balik. Okey, satu nilai dikeluarkan. Kewujudan. Ni kewujudan. Saya rasa keempat ni. Ni nilai kewujudan. Pencilan Suatu pencilan. Oh, ni yang kalau kita masukkan atau keluarkan. Jadi apa jadi dekat julat? Julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Okey, kita tengok. Julat akan berubah. Okey, ni teori Ni teori. Tak apa. Saya tahu teori-teori ni kadang susah nak faham. Okey, jadi cikgu salah. Cikgu sepatutnya ambil highlight. Bukan ambil pen. Cikgu ambil highlight je. Okey. Julat akan berubah dengan mendadak apabila satu pencilan, satu data lah, nilai pencilan ni nilai lah. Satu dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. Okey. Julat dia akan berubah secara mendadak. Nanti tak apa, tak faham tak apa. Nanti cikgu akan tunjuk contoh. Julat akan berubah secara mendadak bila satu pencilan, satu nilai pencilan lah, kita keluarkan, sama ada kita keluarkan satu atau kita keluarkan satu. Dia akan bagi kesan. Bagaimana pula dengan julat antara kuartil? Okey, julat antara kuartil kurang dipengaruhi. Apabila satu pencilan ditambah atau dikeluarkan. Tak dipengaruhi sangat kalau satu data tu kita tambah atau satu keluarkan untuk julat antara kuartil. Tapi kalau julat, dia akan bagi kesan yang mendadak. Okey, bagaimana pula variance? Okey, nilai bagi variance dan sisihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Kalau ditambah, nilai untuk variance dengan sisihan piawai akan bertambah dengan banyak. Kalau kita tambahlah satu set data. Tapi kalau beza. Jika beza antara nilai cerapan baru dengan nilai minimum adalah rendah, bezanya rendah. Beza maksudnya nilai cerapan baru, maksudnya nilai baru yang kita nak masukkan. Dengan nilai minimum, maksudnya nilai minimum nilai yang paling kecil, bezanya rendah. Maka apakah jadi kat sisihan piawai dia? Nilai dia akan semakin kecil. Nilai sisihan piawai yang baru akan menjadi semakin kecil atau sebaliknya. Tak apa, tak faham, tak apa, nanti kita tengok contoh. Okey, bagaimana pula beza nilai cerapan yang tadi kita masuk Okey. Dikeluarkan. Dikeluarkan adalah rendah, maka nilai sisihan baru semakin besar. Kalau kita keluarkan. Tak apa, kita tengok contoh sekejap lagi Jadi sisihan piawai dia akan jadi lebih besar. Okey? Jadi ini contohnya. Tadi teori so sekarang cikgu fokus kepada contoh. Ni contoh. Data ditukar secara seragam dengan menambah atau menolak suatu pemalar. Sama ada kita tambah atau tolak. Tapi dekat contoh ni, cerapan ni kita tambah dengan 2. Yang mana ini data asal.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau kita tambah 2, maka setiap data ni kita tambah 2. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Bukan darab tambah. Okey, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Semua ni kita tambahkan 2. So, 8 tambah 2 dapat 10. Tu yang dapat 10. Okey, 9 tambah 2, 11. Okey, ni nilai-nilai baru. Okey. Jadi, julat. Julat besar tolak kecil kan? Okey, katakan julat yang lama. 15 julat Okey, julat yang lama adalah 15 tolak 8. Dapat berapa? Dapat 7. Okey, kita tengok yang baru. Bila kita dah tambah dengan 2. So, julat kita akan jadi 17 tolak dengan 10. Maka dia akan dapat 7. Sama tak? Sama. Okey, nilai 2 ni sama. Tak ada beza. Tak ada perubahan. Okey, nilainya sama. Ini yang dia kata kalau melibatkan data kita nak tambah 2. Kalau yang melibatkan penambahan atau penolakan. Kalau ditolak 2, awak kira julat antara kuartil ke, awak kirakan dengan yang baru, konsep macam ni pun, dia tetap akan dapat jawapan yang sama. So, tak perlu kira. Kita dapat yang lama, dapat julatnya. Kalau dia kata cari julat baru, kalau kata ditambah, maka itulah jawapannya. Tak payah pening kepala, tak payah nak tambah dulu. Okey, boleh? Boleh anak-anak? Faham? Itu maksudnya. Julat baru takkan ada perubahan kalau yang melibatkan penambahan dan penolakan. Okey, kita tengok yang B. Okey, B ni yang melibatkan didarab atau dibahagi. Didarab atau dibahagi. Jadi, okey, contoh yang dekat sini, dia beri apa? Nilai didarabkan dengan 2. Ni bagi contoh darab lah. Kalau bahagi, konsepnya bahagilah. Tadi kalau bahagi, kena bahagikan julat yang baru. Okey? Jadi kalau didarab 2, maka setiap data yang lama ni, kita kena darab 2. Ni semua darab 2. Darab 2, darab 2, darab 2. So, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Itu maksud dia. Data yang baru. Takkan setiap soalan kita nak buat macam ni kan? Sebab tu dia beri rumus. Rumus julat baru macam mana. Kalau konsepnya ni lah. Teori kesan dia. Okey, jadi kita tak perlu buat satu-satu ni. Sebab tu kita bagi rumus yang tu. Okey. Jadi, kalau tengok yang kat sini. Kalau nak kira julat. Okey. Cikgu guna konsep yang sama. Julat juga. Julat yang besar tolak yang kecil. So, 5 tolak 1. Maka dapat 4. Okey, ni julat kita yang lama. Okey, julat yang baru. Ni julat yang baru. Cikgu contoh kat sini. Okey, julat yang baru. Ni data barulah. Maksudnya data baru. Okey, baru yang lama. Besar tolak yang kecil. So, 10 tolak 2 dapat berapa? Dapat 8. Sama tak? Tak sama. So, 4 ni macam ni kita nak dapatkan 8. Tu yang kalikan dengan 2. Sebab tu kalau rumus, kalau darab, kena darabkan dengan pemalar dia. Pemalar dia 2 kan? So, darab 2. Sebab kita darab 2. Faham? Ni nak tunjuk tu je lah. Jadi, tak perlu buat ni. Tak perlu buat plot titik. Tak perlu buat plot titik macam ni. Cukup kita guna rumus yang belakang ni. Okey, kita guna rumus ni. Okey, rumus ni. Kita guna rumus ni. Okey? Jadi, dapat. Kalau kata darab, kena darab lah. Cuma yang takkan ada perubahan adalah penambahan dan penolakan. Tapi, darab dengan bahagi ada perubahan. Jadi, kita kena buat. Kalau kata kena... Ini saya punya. Kalau kata dibahagi kat sini, ditukar. Apabila setiap cerapan dibahagi 2. So, bila bahagi 2, maka katakan julat kita 4. Kira-kira julat kita 4. So, nak cari yang baru. Katakan dicerap kat sini dibahagi dengan contoh dibahagi dengan cerapan dibahagi 2. So, julat baru kita akan jadi apa? Julat baharu. So, kalau bahagi kena bahagi dengan pemalar. Pemalar kita berapa? K kita berapa? 2. Maka 4 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 2. Tak perlu buat ni. Tak perlu. Plot titik ni tak perlu buat. Cukup sekadar dapat julat lama. Okay, kira nak cari julat baru,
Terbelit-belit lidah cikgu. Okey, nak cari julat baru, maka kalau dikata ditambah, dibahagi dengan setiap cerapan tu dengan 2 bahagi 2. Kalau darab 2. Itu saja. Okey, boleh? Okey, ini adalah contoh. Ni yang melibatkan yang tadi teori yang ni teori yang ni. Apa benda ni? Tadi cikgu kenalkan teori kan. Okey, jadi contoh. Okey, diberi ada set data sisihan piawai bagi set data seterusnya. Jadi first kita kena cari sisihan sebab fokus nak cari sisihan piawai. Jadi formula sisihan piawai adalah punca kuasa summation of x squared per n bilangan data tolak x bar kuasa 2. Okey? Ni kena ingat. Okey? X maksudnya setiap data ni kita kena kuasakan 2. First memang kena cari kuasa 2. First cari min lah. Nak cari min macam mana? Min macam mana? Okey, x bar sama dengan summation of x bahagi dengan n. Tu yang dia buat min. Tambahkan semua data bahagi dengan ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ni min. Okey, ni min asal. So sisihan piawai ini yang asal. Okey, ni asal. Sisihan piawai kita yang asal. 8 data. Dapat 2.784. Katakan nilai 4 ni dikeluarkan. Maksudnya kita tak nak 4 ni. So data kita tinggal 677. Okey, kita ambil semua data dan bahagikan. Kita dah keluarkan 4. Maka tinggal data kita tinggal 7. Daripada 8 bertukar menjadi 7. So dapat min baru. Konsep sisihan piawai masih lagi sama. Guna formula yang ini. Dapat min kita yang ni. So, kita dapat sisihan piawai dia adalah 2.356. So, nilai sisihan piawai kita makin apa? Makin kecil. Ini maksudnya nilai yang jauh dari min dikeluarkan. Nilai yang jauh dari minimum dikeluarkan. Okey, kita keluarkan. Sisihan piawai baru semakin kecil. Okey, boleh? Ni teori dia. Dia nak tunjukkan je sebenarnya. Sisihan piawai yang asal bila kita keluarkan satu nilai yang jauh daripada nilai min. Jauh kan daripada min. 9 dengan 4 jauh kan? Min bukan data bukan minimum, min. Okey, min dikeluarkan maka 9 dia keluar minta 4 kan? Dia suruh keluarkan 4. So, 9 dengan 4 jauh kan? So, jauh maka nilai sisihan piawai akan menjadi semakin kecil. Itu maksudnya. Okey, seterusnya kalau 7 ditambah. Ni cikgu ambil soalan yang sama. 7. Ni data ada 8 je. Tapi kalau tertambah lagi 1 7. Ada lagi 1,7 kat sini. Okey? 7 data kat sini. So, 7 data daripada 8 jadi 9. Data dah bertukar jadi 9. Kita tambahkan min macam biasa. So, kalau ikutkan tadi, kita punya sisihan piawai kita yang lama adalah 2.784. Okey, sisihan piawai kita 2.784. Okey, ni sisihan piawai kita yang lama data asal Okey, ni data asal. Okey, kalau kita tambah datanya, so, daripada 2.784 dia menjadi 2.6. Dia dia semakin kecil. Daripada 7 jadi 6. So, ini maksudnya apa? Apabila nilai yang dekat dengan nilai min, kita tambah 7 kan? 7 dekat tak dengan min? Min kita. Tambah 7 dekat. So, dekat. Bila dekat, maka sisihan piawai akan menjadi lebih kecil. Semakin kecil. Okey, begitu juga dengan yang ni. Okey. Ni kalau kita tambah nilai 18. Okey, 18. Data masih lagi 9. Konsep yang sama. Formula yang sama. Okey, boleh tengok kat sini. Formula yang sama. Okey. Zup. Mendadak pula dia punya sisihan piawai yang baru. Daripada 2.784. Besar kan? Ni kecil, ni besar. So, maksudnya dekat sini kalau nilai tu jauh daripada, kita nak 18 kan, kita tambah nilai 18 kan. Tadi tambah 7, ni kita wujudkan 18.
18 dengan 9 jauh tak? Jauh gap dia. Jauh. 9 dengan 18 tu jauh, sangat jauh. Okey, daripada min ditambahkan. Sisihan piawai akan menjadi semakin besar. Maksudnya dekat sini, apa-apa nilai kalau kita tambahkan dekat dengan min, maka nilai sisihan piawai akan menjadi lebih kecil daripada yang asal. Tapi kalau satu data kita tambahkan jauh daripada nilai min, maka nilai sisihan piawai kita akan menjadi lebih besar. Itu konsep dia. Okey, faham? Okey, faham? Jelas? Okey, kalau jelas, senang je. Cikgu minta. Okey, awak salinlah nota ni. Mungkin awak boleh pause. Video ni nanti pause. Okey, salin nota-nota ni. Okey, salin rumus ni supaya awak ingat. Okey, yang penting contoh 13 ni wajib salin. Contoh 13 ni wajib salin. Ni nampak ni. Nilai 2, 9, 4 kita keluarkan. Tak kisahlah nilai tu kita masukkan atau kita keluarkan. Nilai tu jauh daripada min, maka nilai tu akan menjadi lebih kecil. Okey. Alright. Dah salin. Okey, seterusnya kalau faham, awak boleh tengok ulang-ulang. Kalau tak faham, boleh tengok-tengok balik video. Kalau faham, cikgu nak awak salin. Awak buat soalan, praktiskan diri soalan nombor 1. Ni senang ini hitung jumlah antara yang baru jika cerapan set data ditambah. Apa jadi kalau tambah? Tambah tak ada apa-apa perubahan. Okey, soalan nombor 2 pun sama. Hitung jumlah antara kuartil dengan variance yang baru jika didarab. Kalau darab jadi apa? Darab. Okey. Jika 70 ditambah, terangkan perubahan. Ni bolehlah guna ayat word yang macam tak, yang belakang ni. Apa jadi? 70. First cari min dia dulu. So 70 ni dekat dengan min ke tak? Sekarang kita nak tambah ni. Okey? Okey, nombor 4 ni cikgu rasa tak perlu. Okey. 5 dengan 6 ni perlu. Ni 4 ni tak perlu. Okey, 5 dengan 6 ni perlu. Okey. Ni senang je. Sebab dia kata apa? Dia dah beri set data, dia bagi tahu je. Ditambah, tambah tak perlu buat apa-apa, dia trik je. Tambah julat tak berubah. Darab julat berubah. Okey, jadi darab dengan 4. Tambah tak ada berubah, julat dia berubah. Okey, yang ini. Dibahagi. Jadi, kalau bahagi, kena bahagikan. Kemudian ditolak. Tolak kena buat apa? Dapat bahagi, dapat itulah jawapannya. Tolak kena ada buat apa-apa tak? Tolak tak buat apa-apa. Jadi, cukup sekadar kita bahagikan saja. Itu sahaja. Okey? Okey, kalau tak faham, boleh komen dekat ruangan komen. Okey, kalau faham, cikgu minta sangat awak tekan button subscribe kat bawah tu ya. Okey, itu saja dari cikgu. Cikgu minta maaf kalau ada tersalah atau terkurang daripada sesi pengajaran cikgu pada hari ini. Okey, jumpa lagi untuk next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.